Kain cindai yang kosong, yang kering, yang tak basah pun boleh nak patahkan ataupun pecahkan bata. Senjata dalam seni bela diri ataupun senjata dalam silat. Bila kita tanya kepada orang luar negara, orang barat dan sebagainya, apa keistimewaan silat, apa perbezaan silat dengan seni bela diri lain, mereka fokus utamanya akan pergi kepada jenis-jenis senjata yang ada dalam silat. Sebab apa? Contohnya, kalau kita tengok dalam Iaido ataupun Aikido, senjata dia ada variation tapi tak banyak. Contohnya kalau Aikido dan sebagainya, dia pun ada tanto, pisau pendek, ada katana panjang, kalau pendek sikit wakizashi, kemudian jo, kayu dia. Kalau dalam silat, kita nak cerita dia punya perbezaan senjata tu daripada sekecil-kecil senjata sampai kepada yang besar. Daripada yang kecil, kita mula daripada lawi ayam ataupun kerambit, kemudian kita ada bawa kepada belati, pisau, golok, parang, yang kalau Indonesia ada kuku macan yang macam sabit tu. Kemudian itu senjata yang berbilah. Kalau senjata yang jenis yang kayu, yang berbilah pun ada juga pedang. Pedang ada banyak jenis, ada sundang moro, ada sundang lipas, ada yang pedang biasa, ada pedang buaya berenang. Ini jenis-jenis senjata Melayu, alam Melayu kita ni. Kalau dari segi senjata yang bukan berbilah, kita ada tongkat, kita ada kalau yang jenis pendek punya, kita ada yang panjang punya, ada yang belantan, ada yang galah, ada tombak dan sebagainya. Jadi variasi untuk senjata dalam silat ni terlalu banyak kalau kita nak cerita detail tentang satu persatu. Tapi antara yang ikonik dalam silat, yang bukan senjata tajam ataupun senjata kayu, kita boleh kata macam rantai ataupun cindai yang dibuat asalnya daripada kain, tak kiralah kain batik ataupun kain pelikat, tapi ada cara ikatan, cara penggunaan dia yang boleh digunakan untuk nak sesuai bertempur, di mana kain cindai yang kosong, yang kering, yang tak basah pun boleh nak patahkan ataupun pecahkan bata. Jadi nak sampai ke satu tahap untuk kita nak fikirkan bagaimana boleh nak pakaikan kain yang lembek macam ini untuk buat jadi senjata, itu pun satu inovasi dari segi masyarakat Melayu kita yang terdahulu. Kalau kita nak cerita pasal silat, automatik orang akan fikir senjata yang paling ikonik akan jatuh kepada keris. Jadi senjata keris ni dia lebih kepada asal usulnya senjata terakhir yang kita gunakan untuk bertempur. Sebab apa? Kalau waktu perang dulu, automatik dia akan pakai pedang, parang, tombak dahulu. Tombak dahulu sebelum parang, sebelum pedang. Kemudian habis itu pakai pedang dan parang. Habis itu baru kita pergi ke keris. Keris ni senjata peribadi yang sentiasa semua orang ada yang bawa personal punya tu. Jadi bila terpaksa nak pakai dan sebagai senjata orang panggil last ditch weapon, yang hujung sekali tu, maka barulah dia pakai keris. Tapi oleh kerana simbolik keris itu dengan kemelayuan yang aura kemelayuan yang ada padanya, maka dia dijadikan sebagai senjata utama ataupun yang berbeza dengan negara luar. Kalau kita kata dari segi parang, negara lain banyak sangat yang pakai parang. Kita ada parang yang daripada machete, daripada Amerika Latin. Kalau dari segi belati, pisau, semua pakai. Orang-orang puak-puak Red Indian, Navajo, yang dulunya kisah famous, dia potong scalp ataupun kulit kepala orang untuk nak ditayangkan, nak menggerunkan musuh. Jadi jenis-jenis senjata kapak dan sebagainya semua pakai. Tapi bila sebut keris, ia khususnya untuk silat. Jadi apa keistimewaan keris? Kita tengok di sini ada beberapa keistimewaan. Pertama sekali saya tunjukkan keris tempur lah, keris tempur. Biasanya keris ni orang matikan belah kanan. Tapi yang ni sebab saya punya personal dan saya ni kidat, saya matikan belah kiri. Bila keris yang dimatikan belah kiri, ada dia punya kegunaan dia yang tersendiri. Maksudnya, kalau saya ni orang kidal dan keris ni sampai kepada tangan orang yang tangan kanan, dia akan sejanggal. Dia pun nak pakai tak boleh. Sebab tu keris ni panggil sebagai keris personal saya lah, keris peribadi. Perbezaan keris tempur ataupun kita keris pada zahirnya, kalau kita tengok dekat daripada sarung dia sampai ke dia punya hulu dia. Hulu yang kadang-kadang biasanya di Semenanjung yang famous dengan ayam teling ataupun Jawa demam ataupun hulu patah tiga. Ini bukan patah tiga. Bila ada cara pegang dia tu, maksudnya penggunaan dia bukanlah kita pegang macam kita pegang parang, kita nak tetak biasa, tapi ada cara pegang yang tersendiri. Okay. Tengok dari segi bilah dia. Bilah keris, kalau yang keris tempur biasa kita buat jadi straight, keris lurus. Kalau yang bersini sikit ataupun untuk yang kegunaan sendiri ni, kadang-kadang dia ada loop. Tapi kita bagi contoh dulu kat sini dekat keris yang lurus. Untuk keris yang lurus, kita tengok orang luar tengok, dia kata mustahil keris ni adalah senjata semata-mata. Sebab apa? Seni yang ada pada keris itu sendiri. Kenapa kita ada tajamnya dekat sini? Kenapa mulutnya buat kat sini? Kenapa kita pegang pun cubit macam ni? Kenapa ada
aring, kenapa ada ekor cicak, ada belalai gajah dan sebagainya. Semuanya mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri dan praktikaliti yang digunakan dalam untuk bertempur. Pada masa yang sama, ada unsur kesenian yang ada pada keris itu, yang di mana kita mungkin tak jumpa dalam seni luar. Mungkin orang luar kata contohlah dekat Itali ataupun dekat belah Spain, dia ada rapier, pedang yang lurus tu, dekat dia punya hilt, dia punya hulu dia tu, dia ada bentuk-bentuk yang dia buat jadi berseni. Ada juga, kita tak nafikan mereka pun ada seni dia, tapi pada masa yang sama kita nak cerita tentang keistimewaan seni pada keris ini. Bila dia buat aring macam ni, bila orang datang, kalau kita nak mengelak senjata lain, dia akan tertolak dan jaga tangan kita. Bila aring ni cukup-cukup jaga kawasan tangan kita. Adapun belalai gajah, kalau kita terlepas sekalipun untuk nak tikam orang tu, masih ada belah yang boleh nak mencederakan musuh kita. Itu dari segi practicality. Kalau kita mengelak, kita angkat tangan macam ni, kalau tak sempat kita nak menepis serangan sekalipun, kita boleh nak ketuk tangan orang tu dengan memakai bahagian tajam yang ada di hulu keris. Ini antara kesenian yang kita kata boleh dijadikan praktikal juga untuk keris. Umumnya, kalau pada masa sekarang ni, untuk keris yang digunakan untuk berlatih di gelanggang secara awam, ada keris yang kita namakan dan panggil sebagai keris gelanggang. Keris gelanggang ni biasanya diperbuat daripada besi yang seketul, besi yang biasa, yang dibuatkan jadi bentuk keris dan disepuh. Dia bukanlah daripada jenis besi campuran, dia tak ada seni sangat. Tengok dekat ekor cicak dengan belalai gajah dia pun dia buat simple je. Contohnya, kalau dalam silat gayung, falsafahnya adalah kena 7. 7 sebab apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lok. Fungsi dia, bila ada lok ni, bila kita tikam, rupa tikaman tu lebih besar, ataupun luka tikaman tu akan menjadi lebih besar daripada tikaman dengan keris biasa. Sebab apa? Walaupun nampak bilahnya halus, tapi bila tikam, tikamannya lebih lebar. Kemudian, jenis cara tikaman pula. Dalam silat, bukanlah tikam semata-mata, tapi tikam itu bila tarik keluar, kena pulas dahulu sebelum tarik keluar. Jadi itu antara keistimewaan silat dan kerisnya. Keris ada pelbagai jenis hulu dan cara pegang. Kalau yang ini kita buat untuk pegang belah kanan, keris gelanggang yang memang berlatih dan silibus kita pakai tangan kanan. Kalau tengok kepada jenis yang luaran lain pula, ada jenis keris yang hulunya pakai macam hulu sundang. Sundang ini adalah yang jenis bentuk keris, sundang moro, jenis bentuk keris tapi dipegang macam pegang parang ataupun pedang. Kalau kita tengok dekat contoh yang keris yang saya bawa hari ini pun, bilahnya sendiri ada pamornya yang khusus. Pamor ni maksudnya campuran besi yang buat jadi ada bentuk dia tu. Ada dia punya orang panggil corak yang ada pada besi ni. Cara pegangan dia, ekor cicaknya masih menjaga tangan sampai ke hujung, belalai gajah masih ada di sini. Cuma beza dia, cara pegangnya dan hulu dia tu dipasang dan dipakaikan seperti parang ataupun pedang. Dan ini lebih memudahkan untuk nak menetak dan menebas. Pergerakan menetak tu lebih mudah. Silat kadang-kadang dipandang enteng oleh masyarakat Melayu sendiri kerana orang kata ianya tidak lagi praktikal di zaman kini. Tapi nilai estetika, nilai seni yang ada padanya, ia sahaja cukup untuk menjadikan ia dikira sebagai salah satu intangible cultural artifact yang diiktiraf di segi UNESCO. Oleh kerana itu, kita pun tidak boleh nak memandang rendah dan memandang enteng dengan seni bela diri kita dan juga senjata-senjatanya. Senjata-senjatanya pula mempunyai karakteristik yang tersendiri yang menonjol, yang menunjukkan bahawa kita ni orang Nusantara, orang Asia Tenggara mempunyai nilai seni dan kehebatan kita yang tersendiri. Terima kasih. Bersama membina masyarakat